Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhujung minggu kepada anda semua. Okey, apa khabar anda hari ini? Soleha doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kesenangan dalam setiap urusan yang anda lakukan kerana Allah Ta'ala, insya-Allah. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Soleha hari yang ke-16. Alhamdulillah. Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju Soleha punya link FB Live pada petang ini supaya lebih ramai orang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat. Tajuk hari ini adalah bagaimana cara untuk kita membenteng diri kita daripada iblis, insya-Allah. Okey, sebelum tu jom sama-sama kita berselawat dan juga berdoa semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada petang ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Okey, ready untuk perkongsian ilmu pada petang ini? Okey. Tajuk hari ini, bagaimanakah cara untuk kita benteng diri kita dan juga iman kita daripada iblis laknatullah. Okey, cara yang pertama adalah anda kena rajin-rajinkan diri untuk mengaji. Especially waktu malam sebelum kita tidur, amalkanlah bacaan surah Al-Mulk kerana surah Al-Mulk sangat terbukti berkesan untuk memagar diri kita, rumah kita daripada makhluk-makhluk jahat, makhluk-makhluk halus dan juga syaitan laknatullah. So setiap malam, mana-mana yang masih belum hafal surah Al-Mulk, kalau belum hafal boleh pasang audio, boleh mengaji sama-sama dalam usrah keluarga kita, insya-Allah. Lepas habis sahaja taklim keluarga pada malam selepas isyak, anda boleh berkumpul sama-sama mengaji, membaca bacaan surah Al-Mulk sebelum tidur supaya Allah dapat menjaga kita, Allah memelihara kita, malaikat merahmati kita, malaikat menjaga kita waktu kita tidur, waktu kita dimatikan sementara. Tidur ni adalah mati yang sementara. So kita tak nak diganggu oleh syaitan, kita tak nak rosakkan oleh syaitan. InsyaAllah kita kena benteng diri kita. Kita kena tubuhkan kubu, ibarat kubu pertahanan dalam diri kita, dalam family kita, supaya semuanya selamat. Anak-anak kita tak diganggu, suami ataupun isteri kita tak diganggu. InsyaAllah semuanya satu keluarga dalam keadaan aman dan damai. So amalkan selalu mengaji, hidupkan bacaan Al-Quran dalam rumah kita. Jangan biarkan rumah kita terlampau suram, terlampau gelap, terlampau orang kata tak hidup nur cahaya di dalam rumah tangga kita. Lalu banyak gangguan-gangguan, syaitan pun senang je nak menggoda kita. So insya-Allah bila kita banyakkan mengaji, kita banyakkan membaca surah Al-Mulk dan surah-surah amalan yang lain, insya-Allah itu adalah benteng untuk menyelamatkan diri kita daripada makhluk-makhluk yang jahat, makhluk-makhluk halus yang kita tak nampak daripada mata kasar kita. Okey, yang kedua, cara untuk kita benteng iman kita daripada terus tersasar, daripada terus hanyut adalah dengan selalu menghadiri kelas-kelas, majlis-majlis ilmu. Kita sekarang di fasa PKP, kita tak boleh keluar kan? Tetapi sekarang banyak sangat disediakan kelas-kelas online, mengaji online, tadabbur Al-Quran online, belajar tajwid secara online, ceramah agama online oleh ustazah-ustazah. So banyak sangat. Hadiri majlis ilmu untuk hidupkan roh dalam jiwa kita supaya hati kita tak mati, supaya hati kita tak rasa sunyi, hati kita tak rasa kosong. Tetapi bila kita hidupkan diri kita, keluarga kita, kita ajak adik-beradik kita, kita ajak anak-anak kita, kita ajak suami atau isteri kita untuk menghadiri majlis-majlis ilmu walaupun secara online, itu adalah lebih baik daripada kita terus membuang masa. So penuhi hari-hari
hari kita dengan aktiviti yang bermanfaat, aktiviti yang boleh menghidupkan roh kerohanian kita supaya kita sentiasa dekat dengan Allah. Orang yang selalu kena ganggu dengan syaitan ni adalah bila mana jiwa dia lemah, bila mana jiwa dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So caranya adalah hadiri majlis-majlis ilmu, selalu dengar makanan rohani, selalu dengar taklim, selalu buka kitab-kitab fadilat amal dan sebagainya, selalu buka Al-Quran, selalu buka tafsir. InsyaAllah diri kita akan sentiasa dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga, cara untuk benteng iman dan diri kita daripada iblis laknatullah adalah kita kena selalu tenang, kena selalu senyum, jangan marah-marah. Sebab syaitan ni dia sukakan api kemarahan daripada diri kita. Syaitan daripada api. Kemarahan kita pun membuatkan diri kita panas seperti api yang membara kan. So banyakkan mengambil wuduk, jangan lupa senyum, jangan lupa untuk tenang. Orang yang tenang ni akan selalu menang. Dan jangan marah-marah, jangan stres-stres, jangan suka cari salah orang, jangan suka mengungkit-ungkit lalu menyebabkan orang lain marah dan berang dengan kita. Tetapi hidupkanlah suasana yang aman damai, hidupkanlah suasana yang tenang-tenang sahaja. InsyaAllah orang yang tenang ni jiwanya selalu bahagia. Orang yang tenang ni selalu dekat dengan Allah. Ditimpa ujian macam mana berat sekalipun, Allah jaga hati dia. Ditimpa ujian musibah macam mana pun, dia mampu untuk tersenyum, dia mampu untuk mempamerkan wajah yang ceria. Bukannya membentak-bentak, bukannya melepaskan geram kepada anak-anak, bukannya melepaskan geram kepada orang sekeliling. Tak, bukan macam tu. Tetapi orang yang selalu tenang ni, dia selalu berfikir secara positif, dia selalu berfikir secara waras, bukannya melepaskan geram, bukannya melepaskan amarah kepada sesiapa saja sehingga anak-anak jadi mangsa, sehingga isteri menjadi mangsa. So tak nak macam tu. Selalukan ceria, ceriakan hidup kita, lakukan aktiviti yang berfaedah, jangan buang masa. InsyaAllah bila kita senyum, bila kita tenang, bila kita ceria, InsyaAllah rumah tangga kita pun akan bahagia sampailah ke jannah. Okey, yang keempat, cara untuk benteng diri kita daripada iblis laknatullah adalah dengan banyakkan bersedekah dan pemurah. Bila anda banyak memberi, Allah akan permudahkan urusan kita. The more you give, the more you get. Sebab tu orang yang banyak memberi, jiwa dia sentiasa bahagia. Sebab dia kongsi rezeki dengan orang. Sebab dia suka tengok orang lain mendapat kesenangan sebab dia memberikan pertolongan. Sebab itu bila kita dalam kesulitan, tiba-tiba ada bantuan orang sekeliling kita yang bantu kita, yang tolong kita, tak selfish. Tetapi bila dia tahu kita susah, contoh di musim-musim banjir, dia tahu bekalan makanan kita terputus, lalu dia menghulurkan bantuan makanan. Dia tahu diri kita dalam kesusahan, kesempitan duit dalam PKP ni, dia bantu kita untuk meringankan bebanan kita. Susah senang bersama-sama. Dan insya-Allah orang yang pemurah ni jiwa dia sentiasa bahagia. Allah permudahkan urusan dia. Dia ramai kawan, orang sekeliling semua sayang dekat dia. Tiba-tiba dapat hadiah, tiba-tiba orang bagi surprise. So di situlah tanda bila mana kita banyak memberi dekat orang, bila kita banyak berbakti kepada kehidupan orang lain, sebenarnya Allah gandakan lagi rezeki kita. So jangan takut. Jangan takut untuk memberi. Sebab orang yang banyak memberi ni, dia sentiasa, orang kata rezeki dia takkan putus. Sebab bila dibagi dekat orang, Allah gandakan lagi rezeki dia. Sebab Allah tahu rezeki yang dia dapat tu bukan untuk dia gunakan seorang-seorang, tetapi dia gunakan rezeki tu untuk berkongsi rezeki dengan orang lain pula. Sebab tu bila kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Bila kita bersyukur, Allah akan tambah rahmat. Sebab tu jadilah seorang yang bersyukur, jadilah orang yang suka menghulur, pemurah, dermawan, hartawan. InsyaAllah kita tak akan pernah miskin. Harta kita tak akan pernah berkurang sedikit pun, tetapi Allah ganda-gandakan lagi dengan sangat luar biasa, insya-Allah. Dan yang seterusnya, cara untuk benteng diri kita daripada iblis laknatullah, kita nak jaga iman kita ni adalah kita kena selalu melakukan banyak amalan sunat. Solat sunat kita jaga,
and then kita banyak melakukan amalan sunnatullah. Rasulullah ajar apa, amalkan sunnah Rasulullah, makan secara berjemaah, solat secara berjemaah, melakukan aktiviti bersama-sama keluarga kita, usrah, taklim, tadarus, dan banyak lagi aktiviti yang kita boleh lakukan secara bersama-sama dengan ahli keluarga kita. Jangan biarkan family kita ni sentiasa melakukan aktiviti yang sia-sia. Kita tak pantau aktiviti anak, kita tak hiraukan pembelajaran anak-anak, kita tak hirau anak solat ke tidak, kita tak hirau langsung pun anak kita ni buat dosa ke tidak. So jadilah ibu bapa yang prihatin, jadilah ibu bapa yang bertanggungjawab, jadilah ibu bapa yang amanah dalam mendidik anak-anak yang telah Allah kurniakan kepada kita dekat dunia ni. Dan yang terakhir sekali, cara untuk kita benteng diri dan iman kita daripada iblis laknatullah adalah sibukkan diri kita dengan aktiviti yang bermanfaat. Sebagai contoh, dekat luar rumah kita banyak kebun kan. Dekat luar rumah kita boleh berkebun, boleh beriadah, boleh sama-sama piknik dengan family kita. Walaupun dekat luar rumah, dekat depan rumah kita boleh melakukan aktiviti yang berfaedah. Bukannya sepanjang hidup kita tahu makan tidur je. Tetapi kita berbaktilah kepada tanah, berbaktilah kepada alam, melihat kebesaran alam. Sebab orang yang melihat kebesaran alam, jiwa dia terasa kerdil sangat, jiwa dia terasa aman sangat. Sebabnya Allah pegang hati dia untuk dia terus bermuhasabah diri, untuk dia terus merenung kelemahan diri dan cuba untuk perbaiki setiap hari. Sebab tu bila kita pandang langit, kita rasa, ya Allah, andai ini adalah hari terakhirku dekat dunia ni, apakah amalan yang aku nak buat dan fokus sangat-sangat sebelum Allah cabut nyawa aku. So kita tertanya-tanya dan kita terus untuk berubah, bermuhasabah diri. So alangkah bahagianya hidup kita kalau kita selalu melakukan aktiviti kebajikan, kita bantu golongan anak yatim, kita berbakti kepada anak-anak tahfiz. So alangkah bahagianya kalau kita ni adalah seorang yang sentiasa memandang orang lain tu dengan pandangan penuh kasih sayang. Kita nak bantu dia, kita nak tolong dia, kita nak tarik dia daripada dia terus tersasar. InsyaAllah inilah orang yang sebaik-baik hamba, yang sentiasa membantu golongan orang lain. Sebab itu bila kita nak jaga iman kita, iman manusia ni memang kadang-kadang kejap naik, kejap turun, kejap orang kata berubah-ubah hati manusia ni. Sebab itu kita dimestikan untuk melakukan serta mengamalkan doa untuk ditetapkan iman, ditetapkan hati, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar diri kita sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. So insya-Allah bila mana kita selalu bermuhasabah diri, kita selalu repair hati kita, kita cek hati kita mana yang lompong-lompong, insya-Allah kita akan perbaiki setiap hari dari semasa ke semasa, insya-Allah. Okey, ini sahaja sharing Solehah hari ini berkenaan dengan bagaimana kita nak jaga hati kita, nak jaga benteng iman kita daripada terus tersasar, daripada terpesong daripada ajaran Islam yang sebenar-benarnya, insya-Allah. Semoga kita sama-sama bermanfaat, semoga kita semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan buang masa dan insya-Allah hari-hari kita biarlah berlalu dengan begitu sahaja, dengan aktiviti yang bermanfaat. Iman kita semakin bertambah, amal kita semakin meningkat, insya-Allah itulah sebaik-baik jiwa yang bertakwa. Okey, Solehah doakan agar anda semua kaya berjaya dunia akhirat, diberi Allah kenikmatan serta rezeki yang berganda-ganda, rezeki yang barakah, insya-Allah mengalir tak putus dalam kehidupan anda. Okey, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.